Okey, Assalamualaikum. Cikgu ucapkan kepada anak-anak cikgu daripada kelas 5 Bina, 5 Khadijah dan 5 Ilham. Disebabkan cikgu tak ada di sekolah untuk seminggu ini, jadi cikgu rekodlah pengajaran cikgu untuk bab 16 ya, bab 1 tingkatan 5. Jadi cikgu mohon untuk anda betul-betul dengar apa yang cikgu terangkan. Dan di akhir nanti selepas setiap satu sesi kelas ini, anda perlulah buat menjawab soalan praktis formatif dalam buku teks, salin balik soalan, jawab soalan tersebut. Kemudian yang kedua, cikgu nak awak anda semua buat word gallery, iaitu perkataan-perkataan istilah sains yang ada dalam tajuk yang awak belajar pada setiap kali sesi pembelajaran dan tuliskan maksudnya. Okay, jadi semua yang awak buat ni awak masukkan dalam fail lah untuk semakkan cikgu apabila buka sekolah nanti secara bersemuka. Okay, baik, tanpa melengahkan masa, cikgu akan share screen dan kita akan sama-sama tengoklah bab 16 . Jadi cikgu nak sekiranya dah ada buku teks bersama-sama dengan anda ataupun buku rujukan, cikgu nak awak bila belajar ni buka buku teks ataupun buku rujukan untuk tajuk yang berkenaan. Dan cikgu ada bagi cikgu ada bagi slide kan. Jadi awak boleh study dulu, boleh rujuk terlebih dahulu. Okey, baiklah, sebelum cikgu mula cikgu nak pergi ataupun nak sentuh secara lebih detail tentang penataran format SPM 2021. Yang mana-mana dah belajar dengan cikgu, semestinya mereka dah biasalah dengan penataran format ni. Okey, untuk biologi kita punya kod biologi di lembaga peperiksaan berpusat ialah 4551. Okey, ini ialah kod biologi 4551. Jadi untuk peperiksaan biologi, kita ada 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 ni ialah soalan objektif. Sekejap. Soalan objektif yang mempunyai 40 soalan objektif yang mengambil masa 1 jam 15 minit. Anda telah pun didedahkan dengan format ni kan sewaktu peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 baru-baru ni. Okey, jadi kita akan tahun ini kita akan teruskan je lah dengan latihan-latihan dan soalan-soalan sebanyak 40 soalan. Seterusnya untuk kertas 2, ini pun awak tengok dah format dalam peperiksaan akhir tahun baru-baru ni. Cuma ada sedikit perubahan lah pada format yang tingkatan 4 baru ni. Okey, untuk kertas 2, bentuk soalannya adalah soalan subjektif yang mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A 8 soalan. Okey, kita ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Maknanya kita ada 8 soalan objektif yang wajib dijawab. Kemudian bahagian B ni bentuk soalannya esei. Bentuk soalan esei yang mengandungi 2 soalan tetapi anda hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja. Okay, walaupun 2 soalan tapi hanya perlu pilih 1 sahaja. Dan bahagian C ni wajib Bahagian C ni pun esei juga. Wajib iaitu 1 soalan wajib dijawab. Ini untuk kertas 2. Jadi kertas 1 dan kertas 2 ni awak akan menduduki peperiksaan ni pada hari yang sama. Maknanya kalau katakan contoh biologi hari Isnin. Jadi pagi tu awak akan exam kertas 1 dulu pukul 8 hingga 10.15 Okey. Kemudian pukul 8, 9, 9.15. Kalau awak exam 8 hingga 9, 9.15. Okey, untuk kertas 2 awak akan duduki 2 jam setengah 10.15 hingga 12.45. Okey, 10.15 hingga 12.45 pada hari yang sama. Tetapi untuk kertas 3 ujian amali awak akan duduki waktu hari yang lain biasanya ujian amali ni kita akan exam sebelum peperiksaan SPM lah.
Jadi dia akan ada satu hari itu untuk awak menjalani instrumen bersepadu amali sains. Instrumen bersepadu. Kenapa dipanggil bersepadu? Sebab gabungan. Pada hari yang sama tu awak akan exam bio, fizik, kimia. Okey, ini adalah secara khusus lah, secara lebih mendalam. Kita nak tengok kertas 1, kertas 2, kertas 3. Jadi kertas 1 ni macam cikgu kata tadi adalah item jenis objektif yang mengandungi 40 soalan dan soalan ni dia ada aneka pilihan dan aneka gabungan. Aneka pilihan A, B, C, D ataupun A, B, C. Maknanya pilihan jawapan awak ada dua jenis untuk aneka pilihan. Sama ada A, B, C, D ataupun A, B, C. Manakala aneka gabungan ni jenis jawapan yang ada 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Dia macam tu. Okey? Okey, masa menjawab ada 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2 yang cikgu kata tadi, soalan jenis subjektif, bahagian A item berstruktur ni dia ada 8 soalan 8 soalan. Okey. Dan pecahan markah dia ialah, pecahan markah dia 6, maknanya soalan 1, 6 markah, soalan 2, 6 markah, kemudian 7, soalan 3, 7 markah, soalan 4, 7 markah, lepas tu 8, iaitu soalan 5 dan 6, 8, 8, soalan 7 dan soalan 8, 9, 9. Jadi jumlah total dia semua ialah 60 markah, wajib jawab semua soalan. Itu untuk bahagian A. Bahagian B yang cikgu kata tadi ada 2 soalan, pilih satu sahaja. Yang ni 20 markah. Pilihlah sama ada nak jawab soalan 9 ke soalan 10. Pilih mana-mana yang berkenan. Kemudian untuk bahagian C, soalan 11 wajib jawab sebab dia ada satu soalan tu awak wajib jawab. Jadi jumlah markah semua ialah 100 markah. Jadi kalau awak tengok semua keseluruhan awak ada 140 markah. Berapa cikgu 140? 100 kertas 2, 40 kertas 1. So total mark dia 140. Okay, masa menjawab 2 jam 30 minit pada hari yang sama. Tetapi untuk kertas 3 ujian amali, kita item jenis subjektif lah. Item jenis subjektif, item berstruktur yang mana ada 3 booklet, 3 soalan. Maknanya kalau awak masuk makmal, atas meja makmal tu ada fizik, ada bio, ada kimia. Dan setiap satu subjek 15 markah. Maknanya fizik 15 markah, bio 15 markah, kimia 15 markah. Dan awak ada masa 45 minit untuk setiap satu subjek. 45 tu maksudnya dalam masa 45 minit tu 5 minit untuk awak rancang, 40 minit untuk awak buat. Maknanya buat fizik dan kimia tu fizik 45, bio 45, kimia 45. Jadi dalam 45 tu 5 minit untuk merancang dan membaca soalan. Okey. Okey, ini adalah antara contoh-contoh konstruk soalan-soalan yang diuji dalam kertas 1. Jadi untuk kertas 1 ni kita bermula dengan basic sekali. Basic sangat aras dia, iaitu aras mengingat. Contoh awak ingat ke tak contoh? Pernyataan berikut adalah simptom yang dialami oleh seorang pesakit. Kita pun baca, taksub dengan berat badan, sengaja memuntahkan makanan, mengalami penyahidratan. Apakah masalah kesihatan yang dialami oleh pesakit tersebut? Jadi awak nak jawab soalan ni, awak kena ingat, kalau taksub dengan berat badan, muntahkan makanan ni apa Adakah gastritis? Adakah reflux acid? Adakah bulimia ataupun anorexia nervosa? Jadi aras soalan ni ialah aras mengingat. Awak ingat ke tak? So jawapan dia C, sebab dia sengaja memuntahkan makanan. Okey, ini ialah antara contoh soalan aras dalam kertas 1. Okey, sebab kita nampak sini ni aras paling basic ni aras mengingat. Ingat ke tak? Yang kedua, awak ni faham ke tak? Maknanya kena fikir 2 lapis. Mula kena ingat, lepas tu faham konsep tu. Baru boleh jawab soalan. Yang ketiga, aras tinggi lagi mengaplikasi apa yang awak telah belajar. Yang keempat, jika diberi soalan data ke jadual ke, awak kena analisis. Itu aras paling tinggi. Okay, seterusnya. Ni contoh aras memahami. Masih lagi aras rendah. So kita baca dah. Kolagen diperlukan untuk membentuk sejenis tisu dalam manusia.
apakah alasan terbaik untuk mengambil kolagen? Kenapa kita nak ambil kolagen? Kan awak tengok kan iklan-iklan macam Datuk Vida apa semua tu kan, dia kata susu ni mengandungi kolagen. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata kolagen diperlukan untuk membentuk sejenis tisu dalam manusia. Jadi kenapa? Apa alasan awak untuk ambil kolagen? Jadi untuk jawab soalan ni, awak kena ingat apa itu kolagen dan awak kena memahami tentang fungsi kolagen tu sendiri. Jadi kolagen ni ialah tisu penghubung bergantian di dalam kulit. Maknanya kita nak memperbanyakkan tisu penghubung yang bergantian di dalam kulit. Jadi jawapan dia D. Ni masih lagi aras KB01, maknanya aras rendah lah dalam soalan kertas 1. Seterusnya aras tinggi. Aras tinggi, yang ni awak belum belajar lagi. Jadi bila aras tinggi, awak nak aplikasi apa yang awak telah belajar. Awak dah belajar benda ni tapi awak nak aplikasi. Kita baca. Rajah 29 menunjukkan cap jari DNA daripada satu pasangan suami isteri. Ni cap jari DNA suami, ni cap jari DNA isteri. Antara berikut yang manakah kemungkinan cap jari anak pasangan tersebut? Jadi bila awak nak jawab soalan ni, awak kena aplikasi pengetahuan awak tentang DNA. Jadi awak pun tengok, okey jalur ni ada, jalur yang kedua ada. So awak akan cari mana anak dia. Yang ni out dah. Apa cikgu? Out cikgu. Sebab tengok nampak tak? Atas ni tak ada. Kita pun tengok, tinggal lagi jawapan C dengan D. Okey. Mungkin C atau D. Kita tengok lagi. Bawah ni ada. Bawah ni sama-sama ada. So, mungkin yang ni kan? Yang ni tak ada. Kita tengok lagi yang bawah. Lepas tu bawah sekali ada. Yang ni ada. Tak ada. So, 2. Okey. Jadi, nampak gaya bila banyak jalur pada jawapan pada bahagian C, pada jawapan C, maka jawapan C itulah adalah pilihan jawapan kita. Maknanya awak nak jawab soalan ni, awak kena aplikasi pengetahuan yang awak ada. Ni aras tinggi dah ni. Okay, aras tinggi yang satu lagi ialah awak kena menganalisis jadual, menganalisis data, menganalisis apa lagi? Pengiraan ke carta. Okay, kita baca. Kementerian Kesihatan ada mencadangkan menu pinggan sihat Malaysia yang mengandungi kalori yang tinggi bagi seseorang individu yang menghidap penyakit tertentu. Jadual 1 menunjukkan contoh menu tersebut. Okey, dia pun bagi. Bijirin, spaghetti, nasi ayam, ubi-ubian, bubur ubi keledek, ubi kayu rebus, minuman, jus buah-buahan, susu suplemen khas, sayur-sayuran, bayam dan brokoli. Jadi awak kena analisis, awak kena mikir. Apa jadual ni macam ni? Dah. Jadi awak kena mikir daripada jadual ini antara individu berikut yang manakah paling sesuai mengamalkan diet seperti dalam jadual 1. So kita pun tengok kalau individu yang obes, yang ni dia ada makan spaghetti, nasi ayam, sedangkan dia sudah obes. So kalau obes tak perlu dah makan spaghetti dan nasi ayam. Kita pergi lagi. Pesakit kanser, pesakit jantung. Kita pun tengok, pesakit jantung pun dia kena kurangkan kena kurangkan kolesterol. Sedangkan yang ni ada makan spaghetti, ubi pun dia banyak ni. Okey, individu yang mengalami diabetes mellitus. Diabetes mellitus ni kencing manis. Jadi kalau kencing manis, spaghetti pun tak boleh makan, ubi pun kena kurangkan. Jadi jawapan dia ialah pesakit kanser. Sebab apa? Sebab dia kena minum susu suplemen khas. Maknanya mungkin dia ada kanser tulang dan sebagainya. Okay, jadi nak jawab soalan ni, awak kena menganalisis data yang awak dapat. Jadi ni aras tinggi. Jadi kita ada 4 aras lah dalam kertas 1. Okay. Untuk kertas 2, kita tengok untuk kertas 2 ni kita ada banyak aras berbanding kertas 1 tadi. Kita ada banyak aras. So aras yang pertama paling basic ialah aras mengingat tadilah. Ingat ke tak? Okay. Yang kedua faham ke tak? Okay. Kemudian barulah dia masuk aras yang tinggi. Itu bermula dengan aplikasi apa yang sudah belajar. Lepas tu menganalisis data, jadual. Lepas tu dia beri kita menilai. Menilai ni antara baik, buruk. Okay. Dan aras paling tinggi dan biasanya ada pada soalan bahagian C ialah aras mencipta. Awak nak kena cipta. Menu kau kena cipta cadangan apa-apalah.
nak cipta bangunan hijau ke, itu ialah bahagian aras paling tinggi dan ada di bahagian C iaitu respon terbuka yang wajib dijawab. Okey, jadi jumlah markah untuk kertas 2 ialah 100 markah. Seterusnya, okey. Seterusnya kita pergi kepada ujian amali. Ujian amali ni cikgu dah kata tadi kan, bila awak masuk makmal tu dia ada 3 buklet, 3 naskah. Fizik, kimia, bio. Jadi untuk amali ni awak dibenarkan. Awak nak buat bio dulu boleh, nak buat kimia dulu boleh, nak buat fizik dulu pun boleh. Mana-mana. Asalkan jangan lebih daripada 45 minit. Cikgu tak boleh ke kalau saya lebihkan masa sejam dekat bio? Tak boleh sebab nanti awak tak cukup masa untuk buat fizik, kimia dan bio. Jadi fizik 45 minit, kimia 45 minit, bio 45 minit dan setiap satu ni 15 markah. Okey? Jadi dalam masa 40 minit tu, dalam 45 minit tu 5 minit untuk awak merancang membaca soalan, 40 untuk awak buat dan menjawab soalan. Kita bukan buat amali saja dah, awak kena menjawab soalan. Jadi untuk amali cikgu suggest bila kita buka bersemuka nanti dari semasa kita, ke semasa kita akan buat amali. Jadi untuk amali ni cikgu tak nak dah awak ni tengok saja kawan awak buat amali, awak tumpang saja sebab awak dah nak kena ada kemahiran proses sains. Iaitu awak kena ada kemahiran proses sains memerhati. Yang pertama kena mesti pandai buat eksperimen dulu. Mengeksperimen, maknanya awak handle eksperimen tu. Lepas tu semasa buat eksperimen awak kena ada kemahiran memerhati. Maknanya awak kena tahu nak guna deria penglihatan, tahu nak guna deria pendengaran, sentuhan, rasa, bau. Lepas tu kena ada kemahiran mengelas. Awak kena tahu kelaskan bahan-bahan, kelaskan eksperimen maklumat tu mengikut pengelasan dia. Okay, yang ni paling penting sekali, kena tahu mengukur. Kalau tidak nak dapat data macam mana. Ada pelajar kita tahun lepas nak guna picagari pun tak erti. So bila tak erti nak ukur guna pembaris ke apa, masalah lah. Okay, membuat inference. Inference ni adalah mencari sebab. Kenapa eksperimen aku jadi macam ni? Kenapa nilai ni bertambah? Tu mencari sebab. Kemudian kena meramal. Kita akan bagi soalan meramal. Okay, apa jadi kalau masa ditambah? Jadi macam mana eksperimen awak? Okay, kalau cikgu tambah kepekatan bahan ni, jadi macam mana eksperimen awak? Itu orang panggil meramal. Kemudian kena pandai berkomunikasi. Berkomunikasi di sini bukan kecek dah. Awak kalau nampak berkomunikasi kan, kena kecek dah. Awak kena tahu buat jadual, buat graf, buat rajah, lukis rajah dengan betul. Okay, kemudian menggunakan perhubungan ruang dan masa. Maknanya awak kena amalkan apa berlaku jika masa ditambah, bentuk berubah dan sebagainya. Kemudian kena tafsir data, membuat hipotesis, definisi operasi dan mengawal kembali ubah. Jadi semua kemahiran proses sains ni dia tak semestinya naik belakang. Bukan kata bio naik belakang ni, fizik naik belakang ni, tak. Dia akan bagi-bagi. Kemahiran proses sains ni dia akan bagi-bagi. Ada yang mana ada dalam bio, yang mana ada dalam fizik, yang mana ada dalam kimia. Maksud cikgu macam ni, katakan contoh meramal. Mungkin ada dalam bio, fizik, kimia tak ada dalam soalan tu. Mungkin meramal ada dalam fizik tapi tak ada dalam bio dan kimia. Jadi daripada 12 kemahiran ni dia akan tabur-tabur. Ada dalam fizik, ada dalam kimia, ada dalam bio. Dan ini ialah kemahiran manipulatif semasa awak buat eksperimen. Maknanya awak kena tahu guna dan mengendali peralatan sains dan bahan dengan betul, mengendali spesimen dengan betul dan kena pandai melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. Jadi cikgu nak pesan sekali lagi, apa-apa saja amali yang kita buat dalam makmal, jangan malas, jangan tumpang, jangan tengok saja. Awak kena aktif. Okey, ini adalah senario lah semasa peperiksaan tersebut. Kalau awak tengok, kita ada pengawas peperiksaan, jaga awak. Okey, awak akan buat eksperimen. Jadi sepanjang awak buat eksperimen tu, selepas siap, kena jawab soalan. Okey, kena jawab soalan. Awak boleh pilih nak buat fizik ke, nak buat kimia ke, nak buat bio dulu. Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma awak kena rancang masa sendiri. Ada pelajar kita tahun lepas, dia terlalu lama duduk buat bio, dia tak ada nak buat fizik molek. Okey.
Dan awak tak boleh cari cikgu pada masa tu sebab cikgu juga sedang mengendalikan eksperimen juga. Maksudnya masa awak tengah exam tu, cikgu pun exam macam awak juga. Cikgu pun kena beran amali juga sama macam awak. Sebab result cikgu awak dapat menjadi penanda aras, menjadi kayu pengukur untuk jawapan keputusan awak. Maknanya jawapan cikgu dia tak boleh lari jauh dengan jawapan pelajar. Okey? Okey. Kemudian ini adalah keperluan untuk PDP biologi kelas cikgu lah. Kalau kelas cikgu Serina, cikgu tak tahulah kan. Tapi kalau untuk cikgu, cikgu terus terang, cikgu cakap cikgu memang wajibkan masa kelas ataupun masa PDPR mesti ada buku teks fizikal. Mesti kena ada buku teks biologi tingkatan 5. Dan kalau awak tengok sini, cikgu buat apa gambar dia, gambar pokok kaktus ni. Maknanya tingkatan 5 you all akan belajar banyak tentang tumbuhan. Banyak tentang tumbuhan. Kita tak belajar tentang haiwan dah. Itu form 4. Okay. Dan untuk PDPR, kalau tak ada buku teks lagi, carilah dalam Google kan. Awak tarik je buku teks tingkatan 5. Ada secara digital. Kemudian buku Bioscore ni nanti cikgu akan putuskan lah kita akan beli ke macam mana. Yang ni yang mana baru belajar dengan cikgu, awak tanyalah pelajar-pelajar yang dah belajar dengan cikgu masa form 4, wajib ada fail dan awak kena bezakan lah fail nota. Fail nota ni sekali lah dengan latihan dan fail amali. Cikgu tak nak fail keras. Cikgu tak nak fail keras. Cikgu nak fail macam ni je. Mungkin awak nak buat macam tema tumbuhan, satu fail warna biru. Tema genetik warna kuning. Okay. Cikgu nak file nipis je. Cikgu tak nak file yang keras tu, nanti cikgu pun payah nak semak. Okay, boleh dah. Seterusnya kita terus pergi kepada bab 16. Bab 16 tingkat 5. Okay, dalam tajuk bab ini, kita akan belajar tentang 3 subtopik lah, iaitu 16.1, organisasi tisu tumbuhan. Yang kedua 16.2, tisu meristem dan pertumbuhan. Okay, typing error nanti cikgu baiki. Dan tajuk yang ketiga ialah lengkung pertumbuhan. Lengkung pertumbuhan. Awak jangan cari haiwan tingkatan 5 ni. Semua tumbuhan belakang. Jadi kena bersabar sikit lah. Okay, kita pergi yang pertama. Cikgu terus yang ni. Okay. Rajah 1.1 menunjukkan organisasi tisu dalam tumbuhan. Cikgu, apa dia organisasi tisu ni cikgu? Organisasi tisu ni ialah kita akan belajar bermula daripada sel. Sel akan jadi tisu. Tisu akan jadi organ. Organ akan jadi sistem. Sistem akan jadi organisma. Jadi kalau sebelum ni awak belajar tentang dalam tumbuh haiwan ke? Contohnya sel darah merah akan jadi tisu darah. Tisu darah akan jadi organ jantung. Jantung duduk dalam sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan lalu membentuk manusia dan haiwan. Itu ialah organisasi dalam haiwan. Tapi kalau dalam tumbuhan, kita nak tahulah sel apa, jadi tisu apa jadi organ apa, jadi sistem apa, sekali jadi pokok organisasi. Okay, jadi sebelum awak belajar tu, awak kena tahu dulu tumbuhan ni ada berapa jenis. Jadi tumbuhan terdiri daripada 2 jenis tisu. Tumbuhan terdiri daripada 2 jenis tisu, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem merupakan tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Tisu meristem ni dia membahagi secara mitosis. Maknanya dia membahagi semua lah. Membahagi secara mitosis untuk menambahkan bilangan-bilangan sel. Jadi tisu meristem ni ada 2 jenis pula, iaitu tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Tisu meristem apex ni ada di hujung akar dan hujung pucuk. Okay, tisu meristem apex ni ada di hujung akar dan hujung pucuk. So you kena tahu lah, kalau duduk di hujung pucuk, hujung akar, ada tisu meristem apex. Okay, manakala tisu meristem lateral ni dia atau kita panggil meristem sisi
Nama lain dia mungkin awak baca buku lain awak jumpa meristem sisi. Sama lah meristem lateral ke meristem sisi ke sama. Jadi dia ada di cambium vascular dan cambium gabus. Cambium vascular dan cambium gabus. Tak apa, yang ni kita akan tengok lepas ni. Okay, manakala tisu kekal. Tisu kekal ni dia ada 3 lah, terdiri pada 3 iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu asas ni cara nak ingat dia semua ada mama. Parenchyma, cholenchyma, sclerenchyma. Ni ialah tisu asas. Manakala tisu vaskular ni dia terlibat dalam pengangkutan iaitu xylem dan phloem. Xylem dan phloem. Cara nak ingat xylem angkut air dan garam mineral. Phloem angkut hasil fotosintesis F. Okey, boleh Okay, seterusnya. Yang ni kita nak pergi detail. Apa itu tisu kekal? Jadi tisu kekal tadi cikgu back balik ada berapa? Ada 3 kan? Iaitu epidermis, asas, vaskular. Okay, jadi kita baca dulu kenapa kita panggil kekal. Tisu kekal ni adalah tisu yang matang. Dia kekal dan matang dah. Yang telah mengalami pembezaan dan sedang mengalami pembezaan. Oh, maksudnya dia membahagi dah, dia siap dah membahagi, dia memanjang siap dah. Lalu ni dia membeza. Jadi dia membeza maknanya dia ada fungsi masing-masing. Jadi terdapat 3 jenis tisu kekal iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okay, kalau awak tengok sini, tisu epidermis ni duduk mana cikgu? Tisu epidermis ni dia duduk melapisi permukaan. Melapisi permukaan. Ikutlah melapisi permukaan air batin ni, melapisi permukaan air akar. Bila cikgu sebut melapisi, dia macam ni lah. Macam contoh kalau kita ada telefon kan. Kita ada gap atas ni. Kita ada apa orang panggil. Contoh kalau awak ada casing ke, awak ada apa orang panggil, permukaan atas telefon tu. Itu ialah tisu epidermis lah. Ingat gitu. Okay, seterusnya. Apa itu tisu asas cikgu? Tisu asas yang ni lah. Parenchyma, sclerenchyma, cholenchyma. Macam mana saya nak bezakan ketiga-tiganya cikgu? Macam mana saya nak tahu parenchyma macam mana? Lepas ni cikgu bagi tahu. Dan kemudian kita ada tisu vaskular. Nampak tisu vaskular ada phloem, ada xylem. Okay, kita pergi seterusnya. Kita baca satu persatu dah. Kita pergi satu persatu. Tisu epidermis tu. Tisu epidermis melapisi permukaan. Betul kan cik kata tadi epidermis ni dia melapisi permukaan. Contoh kalau telefon kat casing kita, casing luar ni. Casing kita belakang ni. Casing kita belakang ataupun apa ni screen protector. Screen protector. Itulah tisu epidermis. Sebab dia melapisi permukaan luar. Mana luar batang, luar daun, luar akar tumbuhan muda. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara diliputi oleh lapisan berlilin dan kalis air. Jadi sebab dia ni permukaan paling atas, jadi dia ni diliputi, ditutupi oleh lapisan berlilin dan kalis air. Maknanya lapisan atas ni dia ada lilin. Dan lilin dia tu dia kalis air. Jadi lapisan tu kita panggil dia kutikel. Jadi awak kena tahu lah katakan contoh ni daun. Lapisan paling atas ni adalah kutikel. Adalah kutikel. Dan sebab tu kalau kita tengok daun di bawah pancaran cahaya matahari ni dia nampak bersinar-sinar. Sebab apa dia nampak sinar gitu? Sebab dia ada lilin. Dan lilin dia tu kalis air. Okay, apa fungsi kutikel tu cikgu? Kutikel untuk mengurangkan kehilangan air. Sebab tu dia berlilin tu. Dia nak kurangkan kehilangan air melalui penyedatan. Dia nak kurangkan air keluar daripada daun. Sebab tu dia ada lilin belah atas. Sebab dia nak kurangkan kehilangan air keluar daripada daun. Yang kedua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen. Jadi ini ialah fungsi kutikel di atas permukaan daun. Satu, mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan, melalui proses transpirasi air keluar daripada daun. Yang kedua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal. Yang ketiga, menghalang kemasukan patogen. Okay. Dan terdapat sel-sel epidermis yang terubah suai. Maknanya di sel epidermis tu ada lagi
struktur-struktur yang terubah suai. Di epidermis tu ada terdapat sel pengawal yang mengawal bukaan liansoma, ada sel rambut akar untuk meningkatkan luas permukaan akar. Gapo cikgu saya tak payah. Okay, gini katakan contoh dinding akar ni. Dekat ni lapisan epidermis ni duduk dekat kawasan akar. Jadi di lapisan akar tu ada rambut-rambut. Maknanya dia tu lapisan epidermis, cuma dia sudah diubah suai. Bila diubah suai tu baik rambut-rambut. Ni rambut-rambut. Jadi sel rambut akar ni kan, rambut akar tu kan banyak-banyak. Tujuannya untuk apa dia kena banyak rambut akar ni? Untuk meningkatkan luas permukaan. Jadi bila banyak luas permukaan, dia boleh serap air dan garam mineral pun banyak. Okey, sama juga dengan permukaan bawah daun. Okay, cikgu kata dia melapisi permukaan luar. Jadi di bahagian luar daun tu ada epidermis. Di bawah daun tu ada sel pengawal dekat epidermis tu. Okey, so faham ke? Ni lah. Nampak gambar tu. Dia kata cuticle. Cuticle lapisan paling atas. Duduk dekat epidermis atas. Sama juga ni. Epidermis bawah. Dekat bawah. Tapi dekat bawah tu ada bahagian yang sudah diubah suai. Iaitu sel pengawal. Sel pengawal. Jadi apa fungsi epidermis ni? Duduk alik atas, duduk alik bawah sekali ni. Tujuan dia untuk elak kehilangan air melalui penyejatan air keluar daripada daun sebab dia ada liling. Yang kedua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal. Yang ketiga, menghalang serangan patogen. Patogen tu dia menyebabkan penyakit lah. Jelas Okey. Ni lah cikgu kata tadi. Nah, ni nampak. Dia duduk luar sekali. Tapi dia diubah suai lalu membentuk rambut-rambut akar ni. Rambut-rambut akar. Jadi rambut akar. Okey. Seterusnya kita tengok tisu asas. Tisu asas ada 3 iaitu parenchyma, cholenchyma dan sclerenchyma. Macam mana saya nak beza ketiga-tiganya? Okey, cikgu bagi cara Kalau parenchyma, ni kata kunci dia. P tak ingat pis. Pis. Kau punya pis cikgu. Dinding dia nipis. Oh nampak tak dinding dia nipis belakang ni? Nipis je dinding dia. Okey. Jadi bila dinding dia nipis, vacuole dia besar. Nampak ni? Vacuole dia besar. Okey. Dinding nipis, vacuole besar. Ingat nipis. Pis parenchyma. Jadi kita baca dia fungsi parenchyma. Tisu parenchyma yang segah, bila air masuk dia jadi segah, maka dia akan beri sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba. Terlibat dalam fotosintesis. Kenapa? Sebab dia simpan kanji, gula dan terlibat dalam pertukaran gas. Baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan dan pengangkutan sistem vaskular. Okey, seterusnya. Cholenchyma. Cholenchyma ni awak nampak dah hitam-hitam ni. Tebalnya hitam ni. Jadi dinding sel dia tebal. Sebab tu kita nampak ni hitam, dinding sel dia tebal. Tebal apa cikgu? Sebab dia ada pektin hemiselulosa. Dia ada pektin hemiselulosa. Kalau tak ingat juga, awak ingatlah. Tebal dengan selulosa. Jadi fungsi dia bila dia tebal, dia memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, dan dia banyak pada dia sel hidup dan dia apabila matang akan jadi fleksibel. Okey, untuk sclerenchyma, macam mana nak ingat? Awak ingat dinding dia segi-segi. Nampak dah, dia bentuk dia macam segi-segi, macam ada bentuk ni. Bentuk dia segi-segi cikgu. Dan dia ni adalah sel mati apabila matang. Maksudnya bila pokok tu matang, sel ni akan mati. Fungsi dia memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan matang dan membantu pengangkutan air dan nutrien dan tumbuhan. Jadi senang cakap, cholenchyma, sclerenchyma ni untuk beri sokongan, parenchyma ni untuk beri sokongan juga, tapi selain pada tu dia simpan hasil fotosintesis. Boleh tu beza dia. Tadi awak nampak parenchyma ingat pis. Tengok ni, dinding ni nipis je dinding dia. Tapi yang ni tebal, dinding tebal. Hak ni dinding dia segi-segi. Sclerenchyma segi-segi. Ada bentuk. Okey, boleh jadi kita baca dalam buku teks. Apa fungsi tisu parenchyma? Parenchyma merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami pembezaan. Mempunyai dinding sel yang paling pis-pis, nipis. Tisu parenchyma yang berada dalam keadaan segah memberi sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba.
terlibat dalam fotosintesis, simpan kanji dan gula, terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan vaskular. Okay, untuk tisu kolenkaima, dia ni juga adalah sel hidup yang apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel, mempunyai dinding sel tebal. Apa dia tebal? Sebab dia ada pektin dan hemiselulosa. Okay, seterusnya mempunyai dinding sel lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenkhyma. Maknanya nampak tak sini ni tebal. Jadi fungsi dia memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan pada tumbuhan. Okay, seterusnya untuk tisu sklerenkhyma. Tisu sklerenkhyma ni ingat segi-segi. Dia segi-segi bentuk dia. Jadi dia ni adalah sel-sel mati apabila matang mempunyai dinding sel paling tebal dia jadi segi-segi, memberi sokongan dan kekuatan kepada bahagian tumbuhan matang dan tisu ini membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan. Okey. Boleh dah, nanti baca sendirilah. Okey, dan kemudian tisu vaskular. Untuk tisu vaskular ni kita ada dua lah, iaitu xylem dan phloem. So untuk xylem tengok ni, I, cara nak ingat, angkut I. Kalau fotosintesis F, angkut hasil fotosintesis. Kita baca. Xylem terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Mempunyai dinding sel yang diselaputi lignin. Terdiri daripada salur xylem yang panjang, berongga dan bersambungan antara satu dengan lain dari akar ke daun. Ini membolehkan xylem mengangkut air dan garam mineral. Okey, sekali lagi cikgu nak ulang. Apa cikgu xylem ni sel mati? Dia gini kak. Xylem ni angkut air. Jadi dia mesti sel mati. Apa cikgu? Tak boleh kerja sel hidup. Kalau dia terbentuk daripada sel hidup, dia nak angkut air sampai bila pun air tak sampai. Cikgu saya tak faham. Dia gini dah. Start daripada akar, ada xylem. Batai, ada xylem. Daun, ada xylem. Bayangkan kalau pokok nyo, pokok kelapa, dia ada xylem juga. Maknanya xylem di akar, xylem di batai, sapalah ke daun dia. Jadi bayangkan kalau xylem sel hidup, jadi sel hidup tu akan guna air lah. Sel hidup tu akan guna air, jadi sampai bila-bila pun air tak akan sampai ke daun. Jadi sebab tu fungsi xylem ni untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi sebab tu dah dikena sel mati. Barulah sel mati tu tak guna air. Dan sebab dia nak angkut air, maka dinding sel dia tu kena ada, dinding sel dia tu ditebalkan oleh lignin. Sebab air ni laju kak. Jadi dia tebal lignin ni untuk sokongan lah. Yang ketiga dia kena ada salur xylem. Apa cikgu salur xylem? Salur xylem. Maknanya kena ada macam salur, macam paip air. Nak atai daripada akar, nak pergi ke batang nak pergi ke daun. Okay. Yang kedua seterusnya phloem. Jadi phloem ni mengangkut hasil fotosintesis. Jadi phloem ni terdiri daripada sel rakan dan tiup tapis. Maknanya dalam phloem tu kena ada sel rakan dan tiup tapis. Okey, kemudian dia ni mesti sel hidup. Sebab apa sel hidup? Sebab dia kena ada tenaga. Tiup tapis tidak mempunyai organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami keromosotan apabila matang. Tiup tapis tersusun dari hujung ke hujung phloem. Apa cikgu? Dia tersusun macam sambung. Sebab dia nak angkut hasil fotosintesis daripada daun, nak hantar ke bunga, nak hantar ke buah, nak hantar ke akar, nak hantar ke seluruh bahagian pokok. Jadi dia kena ada tiup tapis yang tersusun sambung dari hujung ke hujung supaya dia ni dapat memanjang dan bersambungan. Barulah dia boleh hantar mengangkut gula dan yang terhasil pada proses fotosintesis dari daun nak hantar ke seluruh pokok. Seperti akar, buah dan umbisi. Jelas Okey, sekiranya anda sudah jelas, nanti anda diperlukan untuk menjawab soalan praktis formatif. So kita tengok dulu soalan praktis formatif. Nyatakan satu contoh sel yang diubah suai daripada sel epidermis. Tadi banyak ke? Sel pengawal boleh, sel rambut akar boleh. Soalan 2. Terangkan perbezaan antara parenkhyma, kolenkyma, sklerenkhyma.
Yang ni awak salin sahaja muka surat 5. Salin muka surat 5, cuma cikgu nak toksir lagu ni. Cikgu nak awak buat 3 ni. Beza dia. Macam cikgu tadi. Macam slide cikgu tadi. Okay. Buat 3 beza macam ini. Tak nak buat macam dalam ayat macam ni. Tak nampak ni beza dia. Okay, soalan 3. Bagaimanakah struktur xylem dapat diadaptasi dengan fungsi? Okay. Yang ni, bila dia tanya adaptasi, awak kena beri ciri tambah fungsi. Cikgu ajar selalu teknik menjawab. Toksik. Oh, dia ada gini. Macam contoh Contoh jawapan buku teks. Xylem terbentuk daripada sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma. Kalau dalam SPM salah. Apa salah? Sebab dia ada ciri saja, dia tak ada fungsi. Apa dia sel mati je? Dia tak ada fungsi. So untuk adaptasi ni dia kena ada ciri dan fungsi. Jadi kita cuba tengok deh. Contoh Contoh cikgu bagi nota. Dia kata terdiri daripada sel mati. Untuk apa? Jadi kalau awak jawab daripada sel mati saja, salah. Jadi terdiri daripada sel mati untuk memudahkan pengaliran air dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Dia mesti kena sel mati. Kalau sel hidup, tak mudah lah. Tak jadi mudah. Sebab apa? Sel tu guna air, sel ni guna air. Jadi air tak akan sampai. Okay. Tiada sitoplasma pun untuk memudahkan pengaliran air dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Mempunyai dinding sel diselaputi oleh lignin untuk sokongan. Mempunyai salur xylem yang memanjang berongga dan bersambungan antara satu sama lain. Sebab apa dia kena memanjang berongga? Tujuan dia untuk mengangkut air dan garam mineral lah. Sebab tu dia kena panjang. Dari mana? Dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Jadi jawapan untuk ciri adaptasi ini ada dalam pengajaran cikgu. So kalau awak tak dengar pengajaran cikgu, awak boleh jawab. Okay. Seterusnya flowem. Flowem ni terdiri daripada sel hidup. Apa kalau ditanya? Apa kena sel hidup? Untuk memudahkan pengangkutan hasil fotosintesis lah. Kerana pengangkutan hasil fotosintesis memerlukan tenaga. Jadi bila tenaga dia kena ada sel hidup. Okey, terdiri daripada sel rakan dan tiub tapis untuk pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian pokok. Tiada organel seperti nukleus dan ribosom kerana mengalami kemusutan apabila matan dan tersusun dari hujung ke hujung. Jadi ayat yang ni awak sekali. Jadi kenapa dia tersusun dari hujung ke hujung? Ni jawapan dia. Untuk mengangkut gula ataupun hasil fotosintesis dari daun. Jadi bila dia bersambung-sambung dari daun boleh hantar ke akar, ke buah, ke umbisi. Jadi kesimpulannya dalam xylem ni dia sebenarnya ada 4 komponen ni. Dia ada salur xylem, ada trakit, ada gentian, ada parenchyma. Sama juga dengan tiub tapis dalam flowem. Flowem ada tiub tapis, ada sel rakan, ada gentian, ada parenchyma. Ini adalah kandungan dalam flowem dan xylem. Okey, so kalau awak tengok sini, kalau naik soalan, dia tanya mana xylem, mana flowem. Cara nak ingat macam ni xylem, I in, duduk dalam. In, duduk alik dalam kan ni, hijau ni. In, duduk alik dalam. In, xylem. Phloem, out. Duduk luar kan ni, duduk luar. Alah keluar, duduk luar. Phloem. Okay. Kalau kita buat eksperimen guna batang sadari, awak nampak jelas. Sebab ni, kita akan rendam dalam air, tengok deh. Kita rendam dalam air, kita rendam dalam larutan, maka awak nampak tak? Ni eksperimen yang kita nak membuktikan betul ke xylem ni angkut air. Jadi xylem ni ada kat mana cikgu? Xylem ada kat batang, dekat daun, dekat bunga. Jadi kalau tengok bila cikgu rendam dalam air yang berbagai warna, awak nampak tak? Wish, kalau gendai dalam larutan hijau tengok ni, bunga pun siapa kalah hijau. Ni air lalu ni. Air lalu siapa kalah bunga. Ni tengok ni. Ni warna merah, warna kuning, warna orange sebenarnya ni. Sampai ke ni larutan warna biru. Sampai ke bunga. Maknanya di sepanjang ni ada xylem. Sama juga cikgu nak membuktikan. Betul ke daun ni ada xylem? Tengok ni. Bubuh letak kubis ni. Kubis orang buat kimchi letak dalam larutan warna merah. Tengok daun pun warna merah. Letak dalam orange, daun warna orange. Letak dalam hijau, daun pun warna hijau. Maknanya di sepanjang ni ada xylem lah. Kita bukan nak membuktikan phloem sebab kalau phloem hasil fotosintesis. Hak ni kita nak buktikan betul tak daun, akar,
batang ada xylem. Sama lah kalau kita guna batang sadari. Nampak ni? Bila kita kerak batang sadari, kita nampak ada macam jalur-jalur. Maknanya dia sedang mengangkut air warna merah. Kalau air warna biru, dia sedang mengangkut air warna biru. Jadi yang awak tengok ini adalah salur xylem yang panjang dan bersambung-sambung. Jadi bila awak potong dia secara kerakatan rentas, awak nampak yang warna biru tu. So biru itu ialah xylem. Maknanya kalau luar flowum tu dia duduk gini. Dia duduk gini. Jadi yang awak nampak tu hanyalah xylem sahaja sebab xylem mengangkut air. Flowum kita tak nampak. Sebab yang ni kita rendam dalam larutan warna biru. Biru, larutan. Jadi bila sebut larutan ni air lah. Jadi yang kita nampak hanya xylem. Flowum kita tak nampak. Jadi cikgu berhenti dulu setakat ni. Jadi tugasan awak ialah awak dengar molek penerangan cikgu. Awak jawab praktis formatif. Yang ketiga, cikgu nak buat word gallery. Gapo cikgu word gallery? Okay, word gallery ni ialah awak cari daripada bab yang cikgu ajar saat ni, apa perkataan istilah-istilah biologi yang awak baca macam contoh kan. Tissue meristem. Tak ada dengar lagi tissue meristem. So, tulis tissue meristem dan maksudnya. Okay. Tissue kekal ke, apa lagi? Mitosis ke, tissue vaskular ke, cikgu nak awak cari maksudnya. Okay. Kalau tak jumpa maksud dalam buku teks, awak boleh Google. SPM dia tak apa Google, kecuali jangan guna Google bahasa Indonesia tu. Dia kadang-kadang awak kena pandai beza Google ni kadang-kadang dia tu bahasa Indon. Cikgu tak nak yang bahasa Indon, yang tu tak ada markah. Boleh? Jadi cikgu berhenti dulu setakat ni. Nanti kita berjumpa untuk next class. Disebabkan cikgu tak ada di dalam negeri untuk seminggu ni, jadi awak akan diberi rakaman untuk minggu ni lah. Okay? Okay, Assalamualaikum.